Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Rushaid memberitahu kami, Muhammad bin Yahya bin Adam memberitahu kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muazzin memberitahu kami, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, aku datang kepada Malik selepas menghafal Muwatta. Beliau berkata, carilah seseorang yang membacakannya untukmu. Aku berkata, cubalah Tuan mendengarnya daripadaku terlebih dahulu. Jika Tuan menyukainya, saya akan lanjutkan. Jika tidak, maka saya akan meminta orang lain untuk membacakannya. Malik berkata, bacalah. Apabila aku membaca, beliau menyukainya dan berkata, teruskanlah membaca. Aku lalu membaca Al-Muwatta sejak awal sehingga akhir. Muwatta, tuan-tuan, adalah salah satu kitab hadis yang terawal ditulis dalam sejarah ilmu hadis. Jadi sebelum sebelum Sahih Bukhari dan Muslim, ada kitab yang paling sahih, iaitu kitab Muwatta. Sampai sekarang ada kitab Muwatta, masih ada pada zaman sekarang. Riwayat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik daripada Nabi SAW, dan Imam Syafi'i ambil daripada Imam Malik secara direct. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Rushaid memberitahu kami, Muhammad bin Yahya Al-Farisi memberitahu kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman mengkhabarkan kami, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, aku membawa balik daripada Muhammad bin Al-Hasan kitab-kitab sepenuh unta. Semua buku-buku itu telah aku baca. Jadi Muhammad bin Al-Hasan, tuan-tuan, adalah Muhammad bin Al-Hasan Syaibani Abu Abdullah. Beliau murid Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tinggal di Baghdad di Iraq. Beliau mengajarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Lalu murid-muridnya yang paling besar adalah Imam Abu Yusuf Al-Qadhi. Lalu ada juga Muhammad Ibn Al-Hasan. Pada hari ini mazhab Imam Abu Hanifah yang sekarang kita ada pada hari ini adalah riwayat daripada Muhammad Ibn Al-Hasan. Riwayat daripada Muhammad Ibn Al-Hasan. Jadi kata Imam Syafi'i, saya jumpa dengan Muhammad Ibn Al-Hasan. Jadi selain jumpa dengan Imam Malik di Madinah, beliau juga jumpa dengan Muhammad Ibn Al-Hasan. Maknanya apa, tuan-tuan? Dia belajar mazhab Maliki, dia belajar juga mazhab Hanafi, betul tak? Dan direct daripada murid Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan. Kata Imam Syafi'i, saya bawa balik buku-buku Muhammad Ibn Hasan sepenuh unta. Zaman dahulu kitab dibawa dipakai unta. Hari ini satu lori istilah kita lah. Saya bawa buku-buku dia satu lori, saya bawa balik dari Baghdad ke Mekah untuk saya pelajari. Dan bawa kitab tu pun, kata Imam Syafi'i, semua saya baca. Kita banyak buku mungkin di rumah, hatam tak baca. Ini pun tak hatam, Ustaz. Nak hatam 40 hadis pun la ilaha illallah susahnya. Imam Syafi'i cakap, saya bawa balik satu lori kitab maktabah, perpustakaan tu semua dari Baghdad saya bawa balik ke Mekah. Dia cakap semua saya dah baca. Semua saya dah baca, menunjukkan bacaan Imam Syafi'i ini. Orang zaman dahulu, tuan-tuan, terkenal, ramai di kalangan ulama kita, setiap kali dia jumpa satu buku, dia tak akan lepas melainkan hatam. Ini tradisi yang sangat jarang berlaku, melainkan di dalam tamadun Islam saja. Ramai di kalangan para ulama kita, sekali lagi, kalau dia nampak buku yang belum pernah dia baca, dia akan tengok, dia akan baca. Kalau dia sudah mula baca, dia tak akan lepaskan buku ni melainkan kalau dah khatam. Ini yang dibuat oleh siapa? Imam Ibn Rushd. Juga ada seorang ulama dari kalangan Mu'tazilah namanya Abu Amr Al-Jahiz. Dia kalau nampak buku saja, tak akan dia lepas melainkan khatam dia baca. Bahkan sering kali dia masuk ke kedai-kedai buku, dia tengok belek-belek buku tu, tuan-tuan. Kalau ada yang dia suka bela-bela itu sampai khatam, sampai dibaca dalam keadaan berdiri saja. Ini orang zaman dahulu kerja sampai habis. Ini sunnah Nabi juga sebenarnya. Nabi tak pernah buat kerja tak habis. Setiap mulakan kerja, dia mesti habis. Apa saja urusan, makan macam tu kan, mesti habis. Lalu baca buku mesti habis. Buat kerja apa saja ini mesti jadi habit kita. Buat sesuatu kena habis. Jangan setengah jalan berhenti. Tapi apa yang berlaku sekarang, kita ni susah nak habis. Semua kerja kita tak siap, betul tak? Semua kerja kita tak siap, nanti jadi habit kita. Semua kerja tak habis. Justru biasakan sekarang, kalau nak baca buku kena khatam, buku kena habis. Buat kerja yang lain kena habis, baru kita berpindah ke kerjaan yang lain. Beliau telah berkata, aku tidak melihat seseorang ditanya satu persoalan yang mengandungi perbincangan melainkan terlihat kebencian dalam wajahnya melainkan Muhammad bin Al-Hasan. Maksudnya Muhammad bin Al-Hasan ni, tuan-tuan, dia adalah seorang ustaz yang kalau kita debat sama dia, dia suka. Kebanyakan ustaz-ustaz yang lain kalau kita tanya apa dalil, mengamuk dia.
Awak cakap macam ni, apa dalil dia? Jangan tanya ni, awak tak pandai itu semua, dia marah. Tapi Muhammad Hasan tak. Dia kalau ditanya apa dalil itu, dia akan sebutkan. Kalau kita cakap ni tak betul, saya nak kita debat dengan dia, dia suka. Dan jarang guru-guru macam tu kan. Jarang guru-guru macam tu. Nah, antara guru saya yang macam ni adalah Syekh Riyad Al-Khiraqi di Syria, Allah yarham. Beliau kalau mengajar, lalu kita cakap, Ustaz, saya tak setuju dengan Ustaz, dia happy. Dia tak suka pelajar cuma dengar saja. Dia suka kalau pelajar, saya tak setuju Ustaz. Menurut saya pandangan, bagus. Tapi kalau kita tak setuju, ada konsekuensi dia lah. Kita kena bincang, kita kena sebutkan apa yang kita pikirkan tu. Kebanyakan pelajar zaman sekarang dengar aja, dia cakap apa, terrelay kita. Saya pernah mengajar dalam satu kelas, ada soalan, tak ada. Pandai-pandai nah pelajar-pelajar ni. Tapi waktu exam tak ada yang boleh jawab semua. Nah, zaman kita kena budayakan atau maknanya perbincangan tersebut. Tapi hari ini kita nak khatam, tak ada masa tuan-tuan, untuk kita sembang banyak, nanti di luar kita boleh sembang lebih banyak insya-Allah. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan memberitahu kami, Muhammad bin Ramadan memberitahu kami, Muhammad bin Abdul Hakam memberitahu kami, Asy-Syafi'i berkata, aku tidak memiliki harta ketika kecil dan aku menuntut ilmu dalam usia muda. Aku sering mendatangi diwan untuk meminta kertas untuk aku gunakan untuk menulis. Jadi ini juga sifat keadaan Imam Syafi'i waktu belajar tuan-tuan. Beliau adalah pelajar yang miskin. Bahkan buku pun tak mampu beli. Buku pun beliau tak mampu beli. Buku untuk tulis tak mampu beli. Kita alhamdulillah ni udah sangat hebat sangatlah. Duit ada, bahkan beasiswa banyak, kita tinggal apply aja dapat. Ya kan? Imam Syafi'i dulu waktu belajar, dia cakap sampai buku tulis pun saya tak mampu beli. Ibu saya tak mampu untuk belikan saya buku tulis. Justru saya pergi ke diwan. Diwan ni tuan-tuan macam pejabat daerah misalkan. Pergi ke office mana, kan suka ada kertas yang photostat yang terbuang tu kan. Itu yang diambil oleh Imam Syafi'i, yang terbuang tu untuk digunakan untuk menulis. Masya Allah, susahnya. Tak ada pelajar yang macam tu hari ini. Imam Syafi'i pergi ke mana-mana pejabat, tengok kertas-kertas yang terbuang, dia ambil, lalu dia gunakan untuk tulis di sebalik kertas-kertas tersebut yang tak terpakai ni. Dia tulis, lalu kemudian dia hafal. Nah, kita tahu dalam sejarah kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca satu buku, saya yakin di UiTM ni pandai bahasa English kan. Saya cadangkan tuan-tuan baca buku latest buku yang ditulis oleh Malcolm Gladwell. Tuan-tuan kalau kenal, dia salah seorang penulis, saya suka baca tulisan-tulisan dia. Malcolm Gladwell ni tuan-tuan menulis banyak buku, salah satunya yang terakhir adalah bertajuk David and Goliath. David and Goliath bincang tentang asalnya Nabi Daud bertempur dengan Jalut kan, itu versi kita lah. Itu juga terdapat, cerita ni pun terdapat dalam agama Yahudi, yaitu pertarungan antara David dengan Goliath. Intinya adalah buku ni berbincang dalam dunia sekarang ni, terkadang kekurangan adalah rahasia kejayaan. Dia katakan kadang pelajar-pelajar yang miskin, peluang dia berjaya lebih besar daripada pelajar-pelajar yang banyak duit, yang kaya. Dia kemudian sebutkan ada satu kajian tuan-tuan yang ditulis oleh orang pakar biografi. Dia mengkaji tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Amerika Serikat dari yang pertama sampai yang last, yaitu Barack Obama. Donald Trump tak termasuk lah, dia belum masuk waktu itu. Jadi dari pertama Presiden Amerika sampai ke Barack Obama, dia cakap kebanyakan tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Amerika Serikat ni adalah anak yatim. Orang yang dulu susah, tapi karena kesusahan dia membuat dia berjaya. Lalu kemudian dia simpulkan apa? Dia buat rumusan. Orang yang belajar dalam keadaan susah lebih besar peluang untuk berjaya berbanding orang belajar dalam keadaan senang.